Ada yang mengatakan Lembah Bujang itu asal-usulnya dari India sebab telah menemukan candi-candi di situ. Tapi sejauh manakah kenyataan tersebut? Jadi di sini terdapat elemen-elemen penting yang telah diutarakan sendiri oleh George Coides dalam proses Indianisasi sesebuah kerajaan dan masyarakat setempat. Jadi apakah elemen penting untuk menentukan bahawa sesebuah kerajaan lokal itu mengalami proses Indianisasi menurut George Coides? Jadi yang pertama, adakah kerajaan Kedah Tua itu mengamalkan sistem beraja seperti di India yang menekankan konsep Dewa Raja atau bahasa mudahnya Raja itu Tuhan. Jadi konsep ni hampir kepada konsep Chakravarti di India seperti terdapatnya binaan monumen pengasas Empire Maurya iaitu pada tahun sekitar 323 hingga 185 sebelum Masihi iaitu Chandragupta Maurya yang besar. Jadi elemen Dewa Raja ni dapat dilihat jelas di kompleks percandian Angkor Wat di mana diukir di dinding Angkor Wat susuk Suryavarman II yang lebih besar daripada subjeknya. Jadi adakah bukti ini Dewa Raja ini dapat dilihat di Lembah Bujang? Jadi jawapannya ialah tidak. Tiada satu pun bukti bahawa Dewa Raja ada di Lembah Bujang, apatah lagi seluruh Kedah Tua. Jadi maka kerajaan lokal Kedah Tua itu tidak mengalami proses Indianisasi. Elemen kedua yang perlu ada menurut George Coides adalah bukti penerimaan ajaran Hindu-Buddha oleh penduduk lokal. Contoh yang paling mudah yang kita boleh faham ialah kitab Sang Hyung Kamahayani yang dituliskan oleh Pu Sri Sabrana Suryawarma dari kerajaan Mataram. Jadi kitab ini menceritakan tentang ajaran Mahayana dan membicarakan tentang dewa-dewa dalam mazhab Mahayana. Sebutan yang terdapat di Candi Borobudur seperti Ruphadatu dan Kamadatu juga terdapat di dalam kitab ini. Kitab itu adalah contoh di mana kerajaan lokal itu sudah menyerap kepercayaan dan juga mengamalkan cara hidup Hindu-Buddha. Sinkretisme adalah suatu yang perlu untuk dikatakan adanya proses Indianisasi. Tiada satu pun bukti konkret yang boleh dianggap sebagai mutlak. Yang ditemui di Lembah Bujang hanyalah patung kecil yang dibawa masuk oleh orang luar dari India seperti pedagang. Jadi penemuan arkeologi di Bukit Batu Pahat pula lebih bersifat ajaran ritual sahaja. Elemen ketiga pula ialah adanya adaptasi mitologi Purana dalam sastra tempatan. Epik Mahabharata dan juga Ramayana serta kitab-kitab agama rujukan lainnya merupakan asas penting Hindu. Manakala Buddha pula mempunyai 3 buah kitab utama iaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka dan juga Abhidhamma Pitaka. Jadi di Indonesia pujangga-pujangga mereka telah menyodorkan kisah-kisah di dalam kitab tersebut ke dalam sastra tempatan. Antara contoh utamanya watak Petruk, Gareng, Bagong, Semar dalam sastra lokal. Kisah sastra juga telah dijadikan patung 4 watak yang tersedia yang menyambut anda di pintu masuk Taman Wisata Batu Raden di Jawa Tengah. Sehingga kini tiada satu pun penemuan kitab sastra yang menjurus kepada proses Indianisasi. Jadi elemen keempat pula, adakah ditemui apa-apa tinggalan prasasti berbahasa Sanskrit di Lembah Bujang? Jadi di Indonesia, prasasti yang menggunakan bahasa Sanskrit berhuruf Pallava ditemui di Kabupaten Kutai dan juga Kalimantan Timur. Prasasti bersekitar 400 Masihi ini dinamakan Prasasti Kutai atau Prasasti Mulawarman. Ianya menceritakan tentang Raja Mulawarman yang menghadiahkan lembu yang banyak kepada kaum Brahmana. Jadi satu lagi prasasti yang menggunakan bahasa Sanskrit ialah Prasasti Cindang Hyang yang dibuat oleh kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Walaupun dua prasasti ditemui di Prasasti Cerok Tok Kun dan juga Prasasti Buddha Gupta, namun kedua-duanya telah ditolak sebagai bukti yang kukuh kerana tiada tarikh pada prasasti tersebut. Elemen kelima menurut George Coides, proses Indianisasi perlu ada bukti penggunaan kalender Saka. Jadi kalender ini menggunakan sistem Chandrasengkala yang bermaksud pernyataan angka tahun hanya terdapat 5 hari di dalam kalender itu iaitu hari Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Antara prasasti yang bertanda tahun Saka ialah Prasasti Canggal yang bertarikh 654 Saka dan Candi Diono bertarikh 682 Saka. Hingga hari ini tiada ditemukan apa-apa bertanda kalender Saka. Elemen keenam ialah penerapan atau pengaruh Dharma Sastra iaitu undang-undang Hindu-Buddha dalam kerajaan tempatan. Dharma Sastra ditulis dalam bentuk puisi. Jadi undang-undang ini amat penting di negara India. Malah ianya diadaptasi di awal pembentukan negara moden India iaitu kerajaan Mer Angkor. Ia adalah salah sebuah kerajaan kuno yang menggunakan Dharma Sastra ini. Tiada langsung bukti penggunaan undang-undang ini di Kedah Tua. Jadi berdasarkan kepada bukti-bukti yang ada sehingga hari ini, penduduk asal dan tempatan di Lembah Bujang dan Kedah Tua tidak menganut ajaran Hindu-Buddha pada ketika itu. Relik yang dijumpa di Lembah Bujang berkemungkinan besar dibawa masuk oleh pendatang asing iaitu pedagang yang membuat penempatan sementara dan tidak berasimilasi dengan demografi Lembah Bujang maupun Kedah Tua.